Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tashhadu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT kerana dapat iaitu melakukan jamaah salat subuh dengan harapan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan syafaat baginda lah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita masuk ke surat 29 kitab Masail Tauhid karangan Syekh Muhammad Samin Kati, iaitu kenyataan sifat-sifat salbiyah. Bila disebut kenyataan sifat-sifat salbiyah, iaitu membahas tentang ontologi sifat salbiyah atau hakikat sifat salbiyah. Kita nak tahu apakah itu sifat salbiyah. Jadi banyak yang kata susah sifat 20 ni sebab dia guna kalimat-kalimat yang tidak difahami. Salbiyah, nafsiyah. Jadi sebenarnya tak susah, mudah, tapi kena belajarlah. Kalau tak belajar memanglah susah. Ya, tu beza dia. Soalan, nyatakan apa makna salbiyah dengan ijmal dan sebutkan dengan tafsil beserta dalil-dalilnya bagi tiap-tiap sifat. Jadi yang pertama dia sebut nyatakan makna salbiyah. Maksud salbiyah itu apa? Itu yang kena belajar sebab dia akan bagi tahu. Dengan ijmal, iaitu dengan kefahaman secara umum. Dan sebutkan dengan tafsir. Lepas tu nak tahu dalil dia atau pembahasan secara tafsir salbiyah ini beserta dalil-dalilnya dan apa dalil-dalil bagi tiap-tiap sifat. Jawapan sifat salbiyah itu iaitu yang menunjukkan di atas menafikan sesuatu yang tidak layak dan tidak patut bagi zat Allah Ta'ala. Maksudnya sifat ini adalah sifat-sifat yang menunjukkan atau menafikan lawannya bagi zat Allah SWT. Esa berarti Allah SWT bukan 2, 3 dan 4. Allah SWT qadim berarti Allah SWT bukan hadis. Allah SWT baqin atau baqa berarti Allah SWT bukan fana. Itu menafikan. Bahasa Arab dipanggil hadhihi sifat taslubu diddah, iaitu sifat-sifat ini menghilangkan atau menafikan lawan bagi sifat-sifat yang ditetapkan tadi. Itu nama dia salbiyah. Susah tak susah, mudah. Menunjukkan di atas menafikan sesuatu yang tidak layak. Kenapa lawannya itu dinafikan? Kerana sifat-sifat lawannya itu adalah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah Allah SWT itu fana? Itu bukan Tuhan kalau fana. Yang namanya Tuhan pencipta sekalian alam, dia kenalah kekal. Takkan dia kalah dengan perkara lain yang dia ciptakan. Kalau ada perkara lain selain Allah itu sama dengan Allah, contoh dia qidam, ada yang bersifat qadim selain Allah iaitu alam misalnya, seperti pendapat golongan falasifah, maka berarti tak ada bezanya Allah dengan alam. Macam mana tak ada bezanya Allah dengan alam? Walhal
Allah SWT ini pencipta sekalian alam. Kalau ada yang sama-sama qadim, berarti Allah SWT lemah kerana ada tandingannya. Ini contoh dia nak bagi mudah faham. Sebab itu Allah SWT bersifat kidam dan tidak ada selain Allah ini yang kidam. Berarti semuanya hadis. Ingat, hadis itu adalah perkara yang dari tiada lalu ada. Tak kiralah bila. Berapa juta tahun yang dulu, berarti ia bermula dari tiada lalu ada. Berarti itu hadis. Iblis ni makhluk yang tua. Iblis makhluk tua. Tapi makhluk Allah namanya juga makhluk. Iaitu yang menunjukkan di atas menafikan sesuatu yang tidak layak dan tidak patut bagi zat Allah Ta'ala. Iaitu 5 sifat. Berarti secara ijmali untuk sifat-sifat salbiyah ada 5 sifat. Kidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Ini adalah 5 sifat salbiyah. Makna qidam. Yang pertama adalah qidam. Erti qidam iaitu sedia. Itu terjemah dia lah, sedia. Terjemah paling bagus tu terjemah Melayu. Kalau kat Indonesia dia terjemahkan qidam itu terdahulu. Terdahulu. Itu kurang tepat. Saya dulu terikut-ikut dengan terjemahan Indonesia. Tapi maklumlah tu bahasa mereka. Kita tak boleh nak pertikai. Kalau terdahulu berarti dia bermaksud lama. Qadim. Hadha thawbun qadimun. Ini baju lama. Sebab itu bila ulama, terutamanya ulama tasawuf, dia kadang menggunakan bahasa simbolik. Kenapa? Menurut Imam Ghazali kerana dia nak menutup haqa'iq yang dikhawatiri orang awam kalau dia dengar, dia akan terpesong. Contoh dia, hakikat segala sesuatu daripada Allah SWT. Orang maksiat pun datangnya daripada Allah SWT. Dia sebut benda tu, budak kecil yang tak tahu apa-apa, akhirnya dia ingat apa? Dia tak belajar, dia malas-malas, ni Allah yang buat dia tak belajar, dia malas-malas, dia buat nakal dan lain-lain. Akhirnya tak nak solat dah dia. Sebab dia dah ma'rifati hakikati syai', iaitu mengetahui sebahagian au ba'dil haqa'iq. Memang hakikatnya baik buruk datang daripada Allah. Tapi akan bahaya bagi budak tadi. Sehingga kan mereka guna bahasa simbolisme. Orang yang tak faham ni dia tuduh. Dia akan tuduh golongan sufi sesat sebab mengeluarkan statement yang salah. Padahal yang ia maksud iaitu perkara lain yang hanya diketahui bagi para ahlinya. Jadi qadim misalnya, bila dia berbicara tentang qadim, dia ada bermaksud sedia ada, iaitu kewujudan tanpa permulaan, dan ini yang kita maksud dalam bab ilmu kalam. Tapi ada qadim, maksudnya qadimuz zaman. Qadimuz zaman berarti waktu yang sangat lama. Contoh dia, hadza saubun qadimun. Ini baju yang lama. Kalau terdengar, kalau saya belajar dengan Imam besar Masjid Negeri Sembilan, Dr. Yusri Mazlan, dia kata menurut ulama Negeri Sembilan, bahasa istilah kalau ada guna perkara makhluk tapi dia diletakkan qadim, itu menunjukkan artinya qadimus zaman. Kerana tak mungkin makhluk dikatakan qadim iaitu sedia ada. Dia makhluk tapi dia qadim. Mana boleh kan? Tak masuk akal. Sedia ada tapi qadim. Dia tak boleh. Sedia ada tapi dia makhluk. Tak boleh. Tak boleh masuk akal. Berarti maksud dia pemakhluk itu qadimuz zaman. Waktu yang
pertama. Bukan dengan makna iaitu sedia ada. Kerana sedia ada, dia bukan makhluk. Qadim dengan maksud ini, dia bukan makhluk. Kerana kewujudannya tanpa ada permulaan. Bukan dari non-existent into existent. Bukan. Tapi dia sedia ada. Sebab itu, bila membaca kitab tasawuf atau membaca ilmu kalam yang tinggi, perkara-perkara ini perlu diambil cap. Takut-takut orang tersebut boleh tergelincir di dalam sabda Nabi SAW, man ada li waliyan adzantuhu lil harb. Lalu dia kata di sini maknanya menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala, yakni ada Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh adam, iaitu tiada. Maksudnya apa? Nak menafikan Allah SWT ini iaitu dari tiada lalu ada. Kita nak nafikan tersebut. Dia bukan dari tiada lalu ada, bukan. Tapi dia sedia ada. Yang selainnya, ini semua dari tiada lalu ada. Langit, bumi, syurga, neraka, qalam wal luh. Apakah awal ciptaan? Ini dah masuk bulan Rabiul Awal. Mana-mana gaduh balik nanti. Perbahasan tentang Nur Muhammad, awal ciptaan. Pertama sekali, ulama Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari, dia dah nyatakan bahawa isu Nur Muhammad bukan isu akidah. Dia bukan isu yang besar, dia adalah perkara yang bersifat khilafiyah. La yajuzu at-tashaddud fihi. Tidak boleh masalah ini ditasyaddudkan, iaitu terlalu bersangatkan sehingga menafikan orang yang berbeza dengan dia. Itu pertama. Yang kedua, bila kita berbicara awal ciptaan, perkara tersebut nisbi. Kalau kata makhluk dengan erti tiada berakal, ada ulama berpendapat air. Kerana dalam Quran jelas segala sesuatu yang hidup datang daripada air. Kalau apabila berbicara tentang ayat-ayat yang lain, hadis yang lain, ada yang mengisyaratkan arash. Ada mengisyaratkan kepada iaitu qalam wal luh. Qalam wal luh. Tapi ada juga yang mengisyaratkan kepada Nur Muhammad. Tapi Ustaz, Nur Muhammad ini hadis dia palsu. Memang betul. Hadis Jabir. Iaitu baginda SAW kata, Ya Jabir. Dalam hadis tersebutlah, tapi palsu. Jadi bukan kita nak kata itu hadis Nabi, tapi maksud dia bunyi hadis tu. Macam tu. Bunyi hadis tu baginda SAW bersabda, Ya Jabir, wahai Jabir, iaitu awal ciptaan adalah nurku. Nuri ya Jabir. Nurku wahai Jabir. Hadis ini hadis palsu. Dipalsukan sendiri oleh Sidi Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Dan disebut juga oleh Imam As-Suyuti, hafiz terakhir. Tapi Imam Suyuti dalam Khasa'isun Nubuwah, dia sebut pula riwayat hadis. Lalu, apa kata Sidi Abdullah bin Muhammad Al-Ghumari? Dia kata, walaupun hadis itu palsu, tapi ada dalil lain yang mengisyaratkan bahawa Nur Muhammad ini awal ciptaan. Iaitu hadis yang sahih. Mata wajabat laka nubuwah ya Muhammad, kuntu nabiyan wa adamu baina ruhi wal jasad. Hadis tersebut riwayat Imam Tirmizi dan lain-lain, dan menurut sebagian ulama ala darajat sahih, berada pada derajat sahih. Maksud dia, bilakah engkau menjadi nabi wahai Muhammad,
wajabat laka nubuwah, berarti kau ni dah wajib jadi nabi. Tu maksud dia dah jadi nabi lah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasadi. Aku ni dah jadi nabi, padahal Adam ini masih antara ruh dan jasad. Berarti Nabi Adam ni belum diciptakan. Ma bainar ruhi wal jasad. Ini hadirin wal hadirah hafizahullah. Kalaulah Nabi Muhammad SAW sudah mendapat title kenabian sebelum Nabi Adam diciptakan, berarti dia sangat awal lah penciptaan yang dipanggil dengan Nur Muhammad, bukan dengan makna cahaya ad-daw, iaitu ini digunakan istilah ulama sufi sebagai hakikah Muhammadiyah, the reality of Muhammad. Iaitu apa maksud reality of Muhammad? Diterangkan oleh ulama termasuk Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari, iaitu dia kata ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak ila Sahihain. Mustadrak ni Imam Al-Hakim Naisaburi ni hebat. Jadi dia kumpulkan hadis yang bagi dia sesuai syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi tidak disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia masukkan dalam kitab Al-Mustadrak. Kitab dia. Mustadrak Imam Hakim An-Naisaburi. Disebutkan satu hadis di dalam tersebut, iaitu laula Muhammad lama khuliqal alam, atau lama khuliqal khalq, something like that, lebih kurang macam tu. Maksud dia apa? Kalaulah bukan kerana Nabi Muhammad SAW, nescaya alam ini tidak diciptakan. Ditaklid oleh Imam Zahabi, dia kata, Az-Zahabi kata bal maudu'un, malah hadis ini adalah hadis palsu. Dan sebahagian ulama berpendapat dalam Mustadrak, kalau Az-Zahabi pegang apa, itu kita pegang. Kalau Az-Zahabi tak taklid, tak komen, berarti sahih lah. Lebih kurang macam tu. So Az-Zahabi kata bal maudu', malah maudu'. Oh, berarti ni hadis palsu. Lalu datang ulama yang datang setelah dia dikritik Imam Zahabi. Termasuk Sidi Abdullah, dia kata tak, hadis ini ada syawahid ni. Dia bagi beberapa syawahid yang lain, dan menurut sebagian ulama hadis ini boleh diterima, tidak dalam keadaan sampai palsu. Berarti khilaf pula. Bila khilaf, boleh tak kita, oh siapa yang kata macam ni berarti dia sesat? Tak boleh. Ulama berbeza pendapat. Sidi Abdullah sendiri sebut hadis ni bagi dia ada syawahid. Bila ada syawahid, berarti kenapa Nur Muhammad yang dikata awal ciptaan? Kerana hakikatnya tidak diciptakan seluruh makhluk ini melainkan untuk kerana Nabi Muhammad SAW. Dan dia makhluk, kita tak kata dia Tuhan, tidak. Tidak ada yang kata dia itu Tuhan. Tidak ada yang kata dia itu anak Tuhan. Cuma orang-orang yang kita panggil tawasul fobia ni yang over sangat. Bila bahas atau dipanggil juga, kawan saya lah panggil, dia kata ni golongan golongan yang hadis dhaif fobia dengan hadis dhaif. Padahal ulama sepakat, kata Allah tak sepakat pun, majoriti atau banyak ulama berpendapat hadis dhaif boleh digunakan untuk fadailul a'mal. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah. Sebab itu Sidi Abdullah bin Sidi Ghumari dah kata ini bukan akidah. Ini hanya fadail untuk meninggikan derajat baginda sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tahu posisi kita. Kita sebagai umat dia, bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengarang kitab nama dia Al-Adhkar. Dalam tu dia dah sebut ke awal, hadis-hadis dalam ni ada yang dhaif, tapi boleh untuk fadailul a'mal.
Al-Imam, ulama besar, meninggal tahun 80-an kalau tak salah, atau 90-an, 80-an. Nama dia Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Dia karang kitab nama dia Fadailul A'mal. Dan memang dia dah khabar dah hadis ni banyak yang dhaif. Tujuannya apa? Fadailul A'mal, untuk fadilah beramal. Tiba-tiba ada orang, itu kita panggil hadis dhaif fobia. Habis dia karang, dia khatam kitab Fadailul A'mal Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Padahal nak diukur ilmu kita dengan beliau menurut riwayat hafal kutubut tis'ah ni daripada matan, sanad, syarah. Macam Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Humari. Kalau menurut guru saya yang memang sempat ngaji dengan dia, jadi Sahih Muslim ni dibaca dari awal sampai akhir tanpa kitab. Dia hafal dari mula matan sampai dia syarah tu semua dia hafal. So, kita hari ini baru belajar guna maktabah syamilah, kecil-kecil dah berani menyesatkan ulama. Ini masalah paling besar. Diri dua hadrat hafizahullah. Jadi atas dasar itu, benda ini khilaf lah. Tak boleh menjadi sebab untuk mengeluarkan seseorang daripada ahli sunnah wal jamaah tentang isu Nur Muhammad. Lalu maknanya menafikan, berarti Allah SWT ini tidak ada permulaan, bukan dari tiada lalu ada. Maka lawannya baharu. Lawan qidam itu baharu. Baharu itu hadis. Yang saya sebut hadis itu baharu. Bukan hadis dengan makna hadis Nabi SAW. Tapi hadis. Dengan ada alif dia. Isim fa'il. Hudus. Perkataan hadis pun boleh dengan maksud contemporary. Al-hadis. Iaitu contoh dia Al-Qamus Al-Hadis. Kamus yang kontemporer. Boleh juga. Tapi bila hadis, benda yang dari non-existent itu existent. Suatu yang tidak ada lalu wujud. Ini namanya hadis. Iaitu mustahil. Mustahil bagi Allah SWT itu baru. Dan kita semua ni baru. Hadis. Hatta iblis sekalipun hadis. Walaupun dia lama. Berarti dia dari tiada lalu ada. Dalil akal atas yang demikian itu iaitu jika sekiranya Allah Ta'ala itu baharu, nescaya berkehendak ia kepada yang membaharukan dia. Maksud dia, sekiranya Allah Ta'ala itu baharu, kalau Allah SWT itu baharu, nescaya ia berkehendak kepada yang membaharukan dia. Dia hadis, berarti dia berhajat kepada muhdis. Zat yang ahdathahu. Semua benda baru mesti ada yang buat dia. Kita baharu berarti ada Tuhan yang mencipta kita. Alam ini baharu berarti ada Tuhan yang menciptakan dia. Kalau Tuhan itu juga baharu, berarti dia perlu pada Tuhan lain yang menciptakan dia. Kalau dia itu juga yang baharu, berarti dia perlu Tuhan lain lagi yang menciptakan dia. Pergi ke belakang ni dipanggil tasalsul, tak ada penghabisan. Mustahil benda baru tidak ada permulaan. Maksudnya benda baru tidak ada permulaan, dia diciptakan sampai infinity. Ini perkara mustahil. Akal tak boleh terima. Yang termaksud membahas perkara ini siapa? Iaitu Aristotle sendiri. Pendiri kepada tamadun barat. Falsafah barat hari ini semua kembali kepada Aristotle. Plato, Socrates dan lain-lain. Yang menyentuhkan idea tasasul ini mustahil itu Aristotle sendiri. Aristotle dia kata tak mungkin bercampur bersambung tanpa ada permulaan. Cuma dia ada salah sikit yang dibetulkan oleh ulama, maksud diperbaiki sehingga hujah itu boleh kita jadikan hujah kepada orang yang iaitu mereka ikut mereka mudah nak mengimankan orang-orang ahli falsafah.
Kerana we have the same mabadi, ada sama premis. Bila premis dia sama, maka dia akan membawa kepada hasil yang sama. Dalil akal atas yang demikian itu iaitu jika sekiranya Allah Ta'ala itu baharu nescaya berkehendak ia kepada yang membaharukan dia, maka tatkala itu jadilah ia daur dan atau tasalsul. Ini dia terang, disyarah. Makna daur itu berpusing-pusing. Itu terjemah Melayu lama. Seperti tungku yang tiga. Yang pertama berkehendak kepada yang kedua, dan yang kedua berkehendak kepada yang ketiga, dan yang ketiga pula berkehendak kepada yang pertama. Ini mustahil. Kalau contoh zaman sekarang, ayam dengan telur. Mana satu datang dulu? Telur tak? Tak, telur tu melahirkan ayam. Tak, ayam tu melahirkan telur. Mana satu ni? Ini daur. Tak boleh. Akal tak boleh terima. Dia akan menolak. Macam mana boleh? Ni, telur dengan ayam. Tak boleh. Sebab tak boleh itu impossible. Jadi Allah SWT tak bolehlah dia itu juga baru. Kalau dia itu baru, berarti dia berhajat kepada Tuhan lain yang menciptakan dia. Berarti dia bukan Tuhan lah. Dan kalau Tuhan lain menciptakan dia baru, berarti dia bukan Tuhan juga. Sebab dia perlu kepada Tuhan yang lain. Sampai perkara yang tiada penghabisan. Ini daur, mustahil. Dia boleh 2, dia boleh 3, boleh 4 dan semuanya mustahil. Contoh dia Zaid buat Omar, Amr, Zaid buat Amr buat Bakar buat Zaid. So macam mana Ustaz? Macam mana Zaid boleh ada tapi yang buat dia Bakar, sedangkan Bakar tak mungkin ada kecuali adanya Amr? Ini mustahil. Makna tasalsul itu, tasalsul berhubung-hubung Tuhan sehingga tiada berkesudahan, lepas satu pula, kemudian satu lagi. Demikian semuanya itu berkehendak kepada yang satu, berkehendak yang satu kepada yang satu yang lain, yang tidak berkeputusan sampai bila-bila. Ini mustahil juga. Iaitu tadi, ini buat ini buat ni, buat ni. Tapi memang tak ada penghabisan. Ustaz, alam ni sama lah. Kita ni dah berapa generasi dah. Kalau kita tarik sampai ke Nabi Adam, dah jauh dah. Banyak. Ustaz nak sebut pun tak boleh. Tapi dia ada permulaan. Dia ada permulaan. Iaitu dari tiada lalu ada. Jadi ada yang menciptakannya. Dan pencipta ini Qadir. Iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Apakala adalah perkara yang tersebut itu bagi Allah SWT tetap tidak didapati sesuatu pun daripada alam ini, kerana bukanlah ia wajib wujud. Padahal sudah terdahulu dalil pada sifat nafsiyah. Lihat bicara sifat nafsiyah, dalil nakal firman Allah Ta'ala wal awwal wal akhir. Jadi kita dah bahas pada minggu lepas perbahasan tentang iaitu Allah SWT adalah zat yang wajibul wujud. Selainnya itu adalah mungkinul wujud. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala kewujudannya bukan dari tiada lalu ada, tapi kewujudannya sedia ada. Boleh lihat dalil dia dekat perbahasan sifat nafsiyah. Wal awwal wal akhir. Al awwalu bila ibtidaiyatin wal akhiru bila nihayatin. Itu dia. Kan? Itu maksud al awwal wal akhir. Jangan kita masuk awal berarti semua tak ada, lepas tu Allah ada. Itu tak betul. Dia bukan macam tu. Tapi Allah SWT sedia ada. Lalu disebutkan di sini artinya ialah yang awal dan dialah Tuhan yang akhir. Tiada ia permulaan, tiada ia berkesudahan. Iaitu yang saya sebut tadi, bila ibtidaiyatin wala intihaiyatin atau nihayatin. Makna baqa.
Baqa artinya kekal Allah Ta'ala. Allah SWT kekal. Iaitu maknanya iaitu menafikan kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Jadi dia menafikan Allah SWT kewujudannya ada penghabisan. Ada finish. Ini dinafikan. Yakni ada Allah Ta'ala itu tidak dihubungi akan dia oleh adam, tiada atau binasa. Maksudnya Allah SWT ini tidak akan berkait, tidak yaltahiku bil adami, tidak akan terkena dengan ketidakwujudan, tapi sedia wujud. Boleh faham tuan-tuan? Iaitu oleh adam, iaitu tiada atau binasa. Lawannya dihubungi oleh tiada. Lawannya iaitu perkara yang boleh tiada. Dihubungi oleh tiada iaitu boleh jadi tiada. Ini adalah lawan bagi sifat baqa. Yakni binasa iaitu mustahil. Mustahil Allah SWT ini boleh tiada. Ini mustahil. Dalilnya pada akal apa? Tuan-tuan apa? Dalil bagi akal. Dalilnya pada akal bahasanya jikalau tidak kekal Allah Ta'ala, jadi kalaulah Allah SWT ini tidak kekal, berarti Allah SWT ini adalah boleh menerima ketidakwujudan, fana, kita panggil fana. Nescaya ia binasa, iaitu fana. Jika ia binasa, iaitu fana, bukanlah ia qadim. Namanya benda fana, dia tak qadim lah, dia tak sedia ada. Bahkan baharu, justru dia baharu. Padahal telah nyata yang demikian itu pada makna kidam. Padahal perbahasan ini telah nyata, telah dibahas pada makna kidam. Qadim kan, kidam. Dalil nakal baginya firman Allah Ta'ala. Apakah dalil nas daripada isu ini? Adalah datang daripada firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya dan kekal zat Tuhan. Bila sebut wajhu, jangan dimakna literal. Wajah. Dipaksa makna wajah. Allah ada wajah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi masalah paling besar kita ni tak terima makna majaz. So kita kena faham bahawa bahasa ini memang ada metaforik. Metafor. Majaz itu mesti ada. Dah jadi bahagian daripada bahasa. Cuba lihat, tengok dekat wajah piring tu. Tengok telinga kuali. Takkan nak faham ada telinga anggota macam ni. Wajihatul kutub. Wajihatul kitab tu maksudnya apa? Iaitu lembaran pertama daripada kitab. Dia punya cover. Ni kena faham. Wa yabqa wajhu rabbik, berarti maksud dia zat. Contoh dia, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu halik, hancur illa wajhah, melainkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dia wajah. Sebab itu difaham di sini. Wa yabqa, kekal wajhu rabbik, iaitu zat Tuhanmu, Dzul Jalali, zat yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Hadirin wal hadirat, hafizahullah. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk pada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sebab kalau kita masuk sekarang panjang, nanti waktu dah terlebih batas. Aku qauli hadza, astaghfirullah wa lakum, segala silap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.